Terima kasih. Saya pagi ini bersama dengan Raja Sofia sebenarnya. Terima kasih Su dan Faizal. Dan itu dia sedikit makluman daripada utara tanah air. Seterusnya kita menjulang wanita-wanita negara dalam sambutan Hari Wanita yang akan dilangsungkan esok dan disempurnakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Ya, betul. Dan bersama dengan kita saya kenalkan iaitu Dr. Wan Nur Ibtisam Wan Ismail merupakan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Ya, okey. Jadi sebagai permulaannya, tema tahun ini adalah Wanita di Julang Negara Gemilang, dan kalau kita boleh recap sikit, yang last year adalah berkenaan dengan kasih wanita. Jadi apa yang ingin dibawakan untuk yang ingin diangkat untuk tema ini? Okey, untuk kali ini memang kita memilih tema Wanita di Julang Negara Gemilang. Kita sebenarnya juga mengambil kira apa yang digunakan oleh pihak Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu UN. Temanya adalah Count Her In, dan juga tema kempen UN adalah Inspire Inclusion. Jadi kita melihat dari segi konteks tempatan, dari segi lokal konteksnya kita menggunakan tema Wanita di Julang Negara Gemilang, mengambil kira hasrat kita untuk mengangkat martabat wanita Malaysia. Jadi memang bukan satu usaha yang mudah, tapi satu usaha berterusan untuk kita memastikan wanita di Malaysia ini sama-sama terlibat dalam segi pembangunan negara. Di mana agaknya kita setakat ini dalam merealisasikan matlamat untuk mengangkat martabat wanita di Malaysia, kerana kita telah pun menyambut sambutan Hari Wanita Antarabangsa ini tahun demi tahun. Kita ingin melihat sejauh mana kita telah sampai dari segi konteks inclusion ataupun gender equality di Malaysia. Okay, kalau kita lihat dari segi Malaysia, alhamdulillah, kalau dari segi pendidikan kita mencapai tahap kesesamaan gender yang tinggilah, lebih daripada 1 kalau kita lihat daripada sudut Malaysia Gender Gap Index. Di mana wanita di Malaysia ini daripada segi kadar enrolment di peringkat pendidikan, tak kiralah peringkat rendah ataupun sehingga ke peringkat tinggi, memang lebih daripada lelaki. Jadi ini Terence, kita terpaksa berkongsilah. Jadi memang di sini pun kita dapat lihat hasilnya. Jadi memang alhamdulillah, maksudnya dari segi sudut pendidikan kita berada, wanita di Malaysia mempunyai accessibility dan peluang untuk melanjutkan pelajaran. Jadi kalau kita lihat sudah lebih 50% wanita dalam peringkat pendidikan tinggi. Tetapi cabarannya itu ada. Daripada sudut pekerjaan, wanita di Malaysia, penglibatan wanita dalam tenaga buruh hanya pada peringkat 56% sahaja. Berbanding dengan lelaki 81%. Jadi maksudnya wanita di Malaysia ini kebanyakannya masih lagi memilih untuk tidak bekerja. Jadi walaupun mereka itu berpendidikan, jadi ini adalah salah satu di mana kita melihat kalau dalam ekonomi madani pada tahun lepas April diluncurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, salah satu daripada penanda aras yang ditetapkan untuk kita capai dalam tempoh 10 tahun adalah untuk meningkatkan penyertaan wanita dalam tenaga buruh kepada 60%. Ini supaya kita dapat menggembeling semua tenaga yang kita ada di Malaysia ini untuk sama-sama kita membantu negara untuk tahap yang lebih tinggi. Baik Doktor, jadi bercakap tentang perkara itu, apa antara perkara ataupun usaha yang dilakukan bagi meningkatkan lagi keterbangkitan wanita, golongan wanita khususnya dalam bidang-bidang tertentu? Wanita di Malaysia, walaupun mereka berpendidikan, mereka sebenarnya mereka membuat pilihan. Kalau kita lihat dari segi data, daripada wanita yang tidak bekerja itu, 63% menyatakan bahawa mereka tidak bekerja kerana mereka memilih untuk menjaga keluarga. Jadi apabila kita lihat daripada sudut itu, salah satu strategi yang kita gunakan adalah untuk membantu meringankan bebanan mereka daripada menjaga keluarga itu tadi, di mana kita memberikan mereka kemahiran untuk mereka menjana pendapatan daripada rumah. Sebab mereka berkemahiran, mereka berpengetahuan, ada ilmu, tetapi mereka memerlukan masa untuk berada di rumah untuk menjaga keluarga. Jadi kita memberikan mereka melalui Jabatan Pembangunan Wanita, kita ada menyediakan program-program latihan kemahiran supaya wanita ini boleh dilatih dan untuk menjana pendapatan daripada rumah. Dan di mana peranan lelaki untuk membantu menjayakan hasrat ini? Kerana juga perlu ada mungkin anjakan dari segi cara lelaki melihat isu-isu wanita dan juga keterbabitian wanita dalam sektor pekerjaan. Kalau kita lihat dari segi sudut lelaki, sebenarnya
Kalau kita bercakap mengenai wanita, kita tidak boleh meminggirkan lelaki. Betul. Ya. Lelaki itu sebenarnya kena berganding bahu sesama wanita itu sendiri. Dan kalau kita lihat apa yang kita cuba tekankan daripada segi kesesamaan gender adalah tanggungjawab bersama. Ataupun kita katakan shared responsibilities. Sebab biasa orang selalu kata, bila tengok wanita, penjagaan anak ke, ibu bapa ke, biasa orang kata itu adalah tanggungjawab wanita, tapi sebenarnya adalah tanggungjawab bersama. Jadi apa yang kita selalu tekankan dan kita advokasikan adalah untuk kita sama-sama menjalankan tanggungjawab keluarga itu tadi, bukan sahaja di bahu wanita. Dan kalau kita lihat wanita di Malaysia ini, alhamdulillah mereka sebagai isteri, sebagai ibu, sebagai anak, kalau kita kata wanita ni lebih daripada multitasking lah. I think Sofia pun mungkin lebih tahu di mana pelbagai yang dibuat oleh wanita dalam satu masa kan. Tapi dalam masa yang sama mereka memerlukan sokongan kaum lelaki juga. Itulah masalah lelaki, dia one track mind. Dia tak boleh multitask. Ya, dia satu je fokus. Satu je fokus. Okey, tak apalah, lepas ni bolehlah. Boleh fikirkan cara. Yalah, itulah. Kena banyak belajar lelaki untuk meningkatkan kemahiran kendiri ya. Ya. Supaya lepas ni kita tengok lelaki pun multitask juga. Okey, antara yang lain juga Dr. bila bercakap tentang sambutan ini akan dijalankan esok insya-Allah. Jadi apa antara pengisian program yang akan diadakan? InsyaAllah esok 8 Mac memang kita memilih Hari Sambutan Wanita Antarabangsa ini sama dengan hari yang disambut di seluruh dunia, 8 Mac. Jadi pada esok hari apa yang akan berlaku adalah kita ada program yang kita akan laksanakan di Sunway Pyramid Convention Center. Bermula daripada pukul 8 pagi sehinggalah 10 malam. Maknanya satu hari. Jadi pelbagai pengisian yang kita ada pameran, kita ada jualan daripada usahawan wanita yang berjaya. Kita ada juga pameran daripada pelbagai agensi kerajaan, daripada NGO, perkongsian pengalaman melalui sudut bicara, dan kita juga ada forum. Jadi kita ada forum membincangkan mengenai kesihatan mental wanita, forum membincangkan mengenai keganasan terhadap wanita. Jadi memang esok memang hari wanita lah. Semua isu berkaitan wanita kita cuba perbincangkan. Ya, untuk para lelaki lebih mengenali wanita, esok kena hadir. Dan juga untuk wanita lebih memahami isu-isu ini, kerana isu-isu ini bukan sahaja lelaki terlibat sama, tapi wanita-wanita juga ada yang tidak mengetahui ataupun kurang mengetahui isu-isu semasa yang dibangkitkan, dan kita perlukan perbincangan yang lebih menyeluruh. Jadi apakah antara topik-topik utama yang akan diangkat untuk dibincangkan dan juga dipancarkan kepada seluruh warga negara? Kalau kita lihatkan daripada segi pengisian kita besok, kita ada 4 elemen. Pertamanya mengenai wanita dan ekonomi. Tadi kita bercakap penglibatan wanita dari segi ekonomi untuk mereka menjana pendapatan supaya mereka tidak perlu bergantung kepada orang lain. Itu pertama. Dan kedua, wanita selamat. Sebab kita tak boleh bercakap mengenai wanita ini kalau sekiranya mereka tidak merasa selamat. Yang pertamanya persekitaran selamat itu penting. Betul. Okay? Dan yang ketiga, kita bercakap mengenai wanita sejahtera. Sebab wanita ini kita lihat bukan sahaja daripada sudut fizikal, tapi secara holistik, secara keseluruhan. Kesihatan mental mereka pun perlu dalam keadaan yang mantap. Jadi yang keempat, wanita dan kepimpinan. Sebab wanita ini mereka menjalankan pelbagai peranan. Walaupun di rumah ataupun di tempat kerja, mereka memerlukan kita kata kemahiran kepimpinan itu tadi. Kita nak melihat supaya wanita boleh membawa suara mereka itu di peringkat yang lebih tinggi, terutama di peringkat pembuat keputusan. Jadi itu adalah semua topik-topik utama untuk kita bincang dan fahami bersama, di mana lelaki juga perlu terlibat sama dalam perbincangan-perbincangan yang penting ini. Sekali lagi mungkin kita boleh wawarkan sambutannya dan juga lokasi untuk warga negara Malaysia datang dan beramai-ramai meriahkan 8 hari bulan Mac esok. Untuk esok 8 Mac saya menjemput semua warga negara Malaysia lah, rakyat Malaysia. Kita sama-sama menyambut Hari Wanita Antarabangsa. Program akan dilaksanakan di Sunway Pyramid Convention Center, dan yang penting juga esok sebagai tanda solidariti untuk kita bersama-sama memakai warna ungu sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa. Ya, itu dia. Jadi kalau hadirkan diri jangan lupa untuk menggunakan ataupun memakai pakaian warna purple. Doktor pernah purple dari ini. Warna ungu. Warna ungu untuk memeriahkan sambutannya. Pelbagai perbincangan menarik dan juga informasi penting akan disampaikan kepada anda.
anda, didatanglah bersama-sama di Pusat Convention Sunway yang berada di Sunway, Bandar Sunway. Ya, okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita iaitu Dr. Wan Nur Ibtisam Wan Ismail, merupakan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita. Terima kasih banyak. Terima kasih, Sofia. Terima kasih, Terence. Terima kasih. Okey. Dan seterusnya kita akan berehat seketika untuk melihat program Taman Herba Radio. Ya. Taman Herba Radio ni kita akan melintas langsung saya bersama dengan rakan kita Nur Fatihah yang telah pun bersedia di perkarangan